الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung lagi kajian Ulumul Quran yang seperti saya janjikan pada minggu lepas kita sambung soalan tentang bagaimanakah membuktikan bahawa Al-Quran itu memang wahyu. Kita bincang tentang wahyu kan. Dan kalau ingat, siapa boleh sebut apa hujah yang dah dibagi untuk yang berdepan? Jangan Islam dah bagi dah sikit kan minggu lepas. Saya ingat minggu lepas di Benedict kan yang hujah lah. Yang ketiga tu dia salah satu Al-Quran tu bukan tulisan macam ayat daripada personal Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad dia cerita Quran, mesti dia cerita pasal diri dia lah. Benda-benda penting, orang kata apa, peristiwa penting yang berlaku mesti dicatat dalam tu kan. Macam kita tulis buat penulisan, sebuah sikit mesti ada kaitan dengan diri kita yang cerita. Yang lagi hujah dia bagi, yang anak dia bagi teguran-teguran terhadap Rasulullah. Betul tak? Waktu Allah masukkan teguran, Rasulullah mengharamkan mandi lebah kat atas diri dia, surah Tahrim kan. Kerana nak jaga hati sebahagian isteri Rasulullah tentang pembahagian ghanimah masa perang Badar, tentang kisah Abdullah bin Umi Maktum kan, tentang apa lagi hak yang orang munafik yang minta izin tapi perang Tabuk kan. Ada beberapa teguran yang begitu. Antaranya lagi hujah apa? Peristiwa Aisyah difitnah, betul tak? Betul. Kalau Nabi cipta Al-Quran, Nabi tak perlu sampai demam-demam tunggu wahyu turun nak protect, nak defend bahawa Aisyah tidak melakukan kejahatan. Tapi Nabi sendiri pun tak tahu nak kata apa. Wahyu tak turun, Nabi tunggu wahyu lah. Ceritalah kalau kata Nabi yang cipta Al-Quran, Nabi ciptalah ayat Quran, ayat-ayat mana sendiri kata Aisyah tak bersalah. Semua orang senyap lah kan. Tapi dia tak berlaku. Faham ni? Yang seterusnya, Al-Quran, kalau kita kata Al-Quran ciptaan manusia, hasil karanan manusia, biasanya kita tengok satu-satu bentuk penulisan ni adalah hasil penelitian, hasil kajian, hasil orang kata apa, pemikirannya, research yang dia buat, penemuan dia tentu benda-benda zahir lah, benda-benda zahir lah. Itu selalu yang ditulis. Walaupun sekarang ni ada bentuk-bentuk novel apa? Novel science fiction tentang khayalan, itu ada juga. Tapi kalau kata Al-Quran ni 1400 tahun dulu dicipta oleh manusia, kita tengok dalam Al-Quran ni ayat-ayat yang hasil orang kata apa, maksudnya ayat-ayat yang berkaitan dengan benda zahir, hasil kajian, tak ada pun. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dicerita pasal ghaib, pasal syurga, pasal neraka, pasal hari kiamat, pasal bagaimana alam ni awal kejadiannya, bagaimana diciptakan. Banyak pasal benda ghaib, benda yang bukan orang kata apa, boleh difikirkan. Pembicaraan Al-Quran ni berkaitan dengan alam, pasal hujan, pasal laut,
pasal matahari. Buat apa manusia? Saya buka artikel dulu yang hidup di padang pasir, pergi buat ayat-ayat yang macam tu. Kalau dia nak cipta pun, kalau kata Muhammad nak cipta pun, seperti mana yang dituduh oleh orang-orang yang tertentu ni, Muhammad cipta Quran. Baik, dia pergi cerita benda-benda yang orang nampak, orang boleh fikir. Ini seolah-olah dia cerita benda yang di luar pemikiran manusia. Pada ketika tu, pada ketika sekarang pun orang mungkin tak fikir kan. Nabi cerita pasal orang kata burung yang terbang, cerita pasal lebah, cerita pasal umat-umat terdahulu, cerita pasal Nabi-Nabi yang dulu, cerita pasal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu cerita pasal apa? Macam-macam cerita dalam tu. Dan macam surah Al-Kahfi tu, kenapa cerita dalam surah Al-Kahfi ni? Kan ada beberapa orang Yahudi kata dekat Quraisy, kalau dia Nabi, kita tanya kat dia beberapa soalan, kalau dia boleh jawab, dia memang Nabi. Maksudnya dia petau lah benda tu. Lepas tu dia boleh tanya kan. Pergi tanya lah. Jadi Nabi pun ditanya soalan-soalan tentang pemuda yang tidur dalam gua, tentang Zulkarnain, tentang apa, Nabi Khidir. Turun surah Al-Kahfi tu kan. Kalaulah Nabi yang cipta Al-Quran, apa orang Yahudi kata? Tengok, dia merepek. Cerita ni bukan macam tu. Sebab mereka dengar daripada kitab-kitab mereka juga, walaupun dah banyak ubah suai seleweng, tapi jalan cerita itu adalah fakta-fakta. Maksud kalau kata Nabi merepek, Nabi mereka sendiri Al-Quran, habis kan? Macam Muhammad merepek. Tapi itu tak berlaku kan? Contoh perang Ahzab. Perang Ahzab kan dia ada parit yang tengah-tengah. Parit tengah-tengah. Sebelah sini orang Islam, sebelah sini tentera Ahzab 10,000 orang. Malam tu Nabi tanya, Nabi minta mana-mana sahabat yang volunteer pergi sebelah parit sana, tengok apa yang berlaku di belah sana. Semua orang tak berani kan. Semua orang tak berani. Akhirnya Nabi pilih Huzaifah Ibn Yaman. Dia pergi belah sana, tengok angin kencang apa semua lah. Esok pagi habis lah, tentera semua hilang. Semua lari hitam bukan. Tentera Islam yang sebelah sini benda berlaku malam. Yang angin kencang tu hanya dirasai sebelah sana, sebelah sini tak ada rasa apa. Bayang, dia tanah yang sama, ada parit, angin kencang, ribut taufan ni belah sini tak ada rasa apa. Dan malam gelap. Hebat tak? Mas kuda tak ada lompat lah. Lepas tu turun ayat surah Al-Ahzab. Allah cerita tentang peristiwa Al-Ahzab. Apa yang ada dalam hati orang munafik, apa yang dirasai oleh orang Islam sendiri, apa yang berlaku ke atas tentera Ahzab, tentera musyrik. Semua Allah komen peristiwa Al-Ahzab. Katalah Al-Quran tu Nabi yang cipta. Orang kata apa ni, tentera Ahzab ni 10,000 orang kan. Ni bila pula ni? Apa Muhammad tu merepek ni? Bila yang kata angin main? Kami tak ada apa pun, kami yang nak balik semua. Nampak tak? Kalau kata Nabi Muhammad cipta ayat Quran, bukan kata lah ni. Masa ayat tu turun, masa Nabi keluarkan ayat tu daripada mulut dia, ni awal-awal orang dah pangkah lah. Ini semua merepek ni. Bila masa pula ada angin main semua. Macam cerita perang Badar, malaikat turun sebut malaikat turun.
bercerita pasal malaikat turun, ribuan malaikat turun membantu tentera Islam. Kalau itu ciptaan Nabi, maksudnya Al-Quran itu ciptaan Nabi, lama orang. Orang Islam ni pun kata apa? Mereka pun tergugat lah ni. Muhammad ni makin pelan ni. Kita yang perang susah payah, tiba-tiba pihak kata malaikat yang perang. Orang Islam ni pun mula kan tak percaya lah kat Nabi Muhammad. Tambah orang yang bukan Islam. Weh, kita perang dengan orang lah. Sembilan kita perang kan dengan malaikat. Sedangkan tentera Badar yang musyrikin bila mereka akhirnya kemudian masuk Islam, mereka cerita pengalaman mereka. Mereka kata mereka nampak tentera-tentera yang berpakaian putih menaiki kuda yang mereka tak pernah lain daripada yang lain. Macam itu juga beberapa tawanan perang Badar kan. Dia kata kami ni ditawan, dipegang oleh orang lain. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang benda-benda macam ni. Maksudnya kalau itu ayat yang direka oleh Nabi, lama lah orang tolak. Pasal-pasalnya Islam tak berkembang macam ni. Saat benda kalau asas dia merepek, dia nak glamour pun takat betulnya. Kalau asas dia merepek, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Tu contoh macam orang kata apa, komunis. Pemikiran komunis ni boleh tahan lama mana? Rusia dah jatuh lah. Blok Eropah Timur pun banyak dah jatuh lah. Dia punya kan. Lepas tu China ni pun ni terbuka lah. Mereka pun dah pergi ke kapitalis lah. Mereka tak beriman sepenuhnya dengan komunis juga. Jadi orang kata apa, aliran pemikiran yang diasaskan oleh manusia, hasil pemikiran manusia, dia pun tak boleh bertahan sampai ribu tahun. Dia tak boleh bertahan sampai ribu tahun. Ni 1400 tahun lah. 1400 tahun lah. Satu peristiwa yang popular di dalam buku-buku sirah, yang peristiwa ni ditolak oleh beberapa pengarang kitab-kitab sirah yang kontemporari ni, iaitu peristiwa semasa Nabi kecil. Nabi mengikut bapa saudara dia Abu Talib ke Syam. Dalam perjalanan, masa tu Nabi kecil, umur 12 tahun katanya. Dalam perjalanan Nabi bertemu Buhairah. Kita dulu sekolah rendah ni dah banyak kan Nabi bertemu Buhairah. Kisah itu ditolak oleh beberapa orang kata apa, ulama sirah, bahawa cerita yang tidak betul, cerita yang dicetuskan oleh orientalis. Kalau nak tengok komentar ataupun nak baca komentar yang detail tentang penolakan mereka terhadap peristiwa ni, kena baca buku sirah Muhammad Al-Ghazali contohnya, buku sirah Al-Nadawi. Mereka menolak peristiwa Nabi bertemu Buhairah. Yang kata awal daripada jauh nampak awal ikut Nabi. Lepas tu dia pun tengok tanda dekat Nabi, dia habaq kat Abu Talib, ni kena bawa balik Mekah. Dia kalau jumpa dengan ahli kitab, dia pun bunuh dia. Dia kata yang tidak tepat. Jadi berdasarkan kisah tu, ada yang menggunakan kisah tadi tu mengatakan Nabi dapat Al-Quran daripada Buhairah.
Nabi dapat Quran daripada Buhairah. Maklumat Al-Quran lah tentang cerita-cerita umat terdahulu berapa lah. Tapi kalau betul pun cerita tu, tapi tuduhan yang tadi ni tentang Nabi dapat maklumat tu daripada Buhairah, kalau dia bagi dalam bentuk tulisan, nah ambil ni Muhammad simpan, lepas ni nanti cerita ke orang. Nabi bukan boleh baca, Nabi buta huruf. Nabi buta huruf, Nabi tak boleh baca. Kalau dia cerita kat Nabi terus hafal, tak logik juga. Jadi itulah kadang-kadang jarum-jarum untuk mempertikaikan wahyu ni memang dahsyat juga. Jadi itu kita kena ikhwah semua kena rajin membaca lah, kena rajin membaca, cari maklumat, buat research sikit. Kita ni kadang-kadang dalam masyarakat kita ni kurang buat research. Tambah zaman Facebook ni, dia ni nak share, nampak best sikit dia share, dia tekan share, senang lah, tekan satu butang share. Tak betul, tak betul pun, itu belakang dia yang penting nampak macam menarik, nampak macam syok dia nak share. Hak tu pun kena jaga-jaga, hati-hati. Ataupun dapat maklumat kau tu telan bulan-bulan, kaji dulu, tanya dulu lah. Ini penting ni. Kadang-kadang kita pergi share ke, kita pergi sebar maklumat yang tidak tepat, terutama maklumat berkaitan dengan agama. Ini masalah, musibah juga ni. Kita rasa kita tolong agama, tapi dalam masa yang sama kita ni lagi buat agama ni jadi guna-guna. Itu yang bahaya. Kita selesai bab wahyu. Bab wahyu. Kalau ada siapa-siapa nak tambah, ada idea seminggu duk fikir persoalan tu, boleh lah. Ihsan ada fikir minggu bagi. Ya. Kita sambung minggu lepas yang wahyu. Bahawa wahyu adalah tajuk wahyu lah. Antara persoalan lain minggu lepas tu, ada yang menolak bahawa Al-Quran itu wahyu. Jadi bagaimana kita nak buktikan Al-Quran itu memang wahyu, bukan Nabi yang cipta. Kalau siapa-siapa ada point, tak boleh buat point, buat rajin pula, dia buat pula penulisan, bubuh dalam Facebook, pahalanya. Kalau wahyu tu datang kali ini, kenapa nama Nabi Isa, nama Isa dengan Ibu Isa ada di sana? Macam mana? Persoalan lah, dengar dia orang lah. Dan ini jawapan mana Syekh mana anda tak tahu. Dia kata kalau orang dikaitkan bahawa Nabi Muhammad Al-Quran tu tulisan dari Nabi Muhammad, kenapa ada nama Isa di sana? Nama tu surah Isa tu Isa. Ini nama Maryam. Kalau tak, dia letak nama ibu dia, nama Aminah. Itu yang persoalan yang selalu itulah kekayaan dari hujah seorang syekh, seorang dikaitkan wahyu. Maaf, anda tak apa bela. Apa bentuk argument dia situ? Dia ada seorang seorang pelajar, dia macam dikaitkan Nabi Muhammad ni, Al-Quran tu datang daripada tulisan Nabi Muhammad. Ini ada seorang syekh ni, dia beri satu poin. Dia poin dia itu tak, kalau tulisan tu, kalau wahyu tu datang dari Muhammad tu sendiri, kenapa dah lama dah buat nama ibu dia, buat nama ayah dia? Itulah tadi macam poin yang minggu lepas kita bagi, mesti dia cerita tentang diri dia, latar belakang dia. Terutama isteri yang paling dia sayang, mesti cerita pada tahun ni isteriku meninggal, isteriku dia macam mana. Macam kita ada tulis diary lah. Kita tulis diary ni benda-benda yang ada orang kata apa, event-event, peristiwa-peristiwa yang memang penting bagi kita kan. Jadi malam ni kita sambung tajuk Al-Makkiyu Wal-Madani. Al-Makkiyu Wal-Madani.
Makki ni dinisbahkan kepada Mekah, Madani ni dinisbahkan kepada Madinah. Bahasa Arab bila dia bubuh ya di belakang, maksudnya dinisbahkan. Macam contoh Amerika, negara, American, orang Amerika. Kalau bahasa Inggeris macam tu kan. Bahasa Arab Amerika, negara. Ameriki dia tambah ya, orang Amerika. Macam Malaysia, Malaysian. Malaysia, Malaysia. Malaysia itu orang Malaysia. Mesir, negara Mesir. Orang Mesir, Misri. Suria, negara Suria. Orang Suria, Suri. Jadi Makki, orang Mekah. Maksudnya yang berkaitan dengan Mekah lah. Apa-apa berkaitan dengan Mekah. Madani yang berkaitan dengan Madinah. Sarawak, Sarawaki lah. Sarawaki. Ini ni susah lah. Sebab Arab dia tak ada huruf nga. Kenapa perbincangan tentang Makki dan Madani ni penting? Kerana para sahabat dan tabi'in cukup concern. Mereka memang orang kata apa, cukup mengambil berat tentang di mana ayat itu turun, bila ayat itu turun. Dan ini penting kepada ulama fuqaha dalam menetapkan hukum syarak. Ayat ni satu cerita macam ni, satu lagi ayat cerita macam ni. Mereka kena tengok ayat ni turun bila. Oh, ayat ni turun masa perang Badar. Oh, ayat ni turun masa Fathu Mekah. Jadi kalau dia tahu yang ni turun masa perang Badar, ayat ni turun masa Fathu Mekah, jadi maksud dia apa? Ayat mana yang turun masa perang Badar dengan ayat turun masa Fathu Mekah? Ayat mana yang lebih orang kata apa, kuat? Ayat yang turun masa Fathu Mekah lah, sebab dia yang kemudian. Macam Malaysia lah kan? Satu undang-undang yang dibuat pada tahun 66. Satu lagi pindaan undang-undang tahun 98. Kita pakai tahun 66 ke atau 98? Jadi di sinilah penting ilmu ni seperti mana disebut oleh Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni memang pakar rujuk tentang Al-Quran ni. Seperti mana disebut dalam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud kata, wallahi alladhi la ilaha ghairah ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wala nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tuballighul ibil la rakabtu ilaih. Itu dia Abdullah bin Mas'ud punya kata-kata ni. Dia kata, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan dia, tidak ada mana-mana surah daripada kitab Allah yang turun melainkan aku tahu di mana ayat itu turun. Dia tahu ayat itu turun kat mana. Ayat itu turun wala nazalat ayatun, tidak ada mana-mana ayat dari surahan, mana-mana ayat daripada kitab Allah melainkan aku tahu ayat itu turun berkaitan dengan apa, peristiwa apa, tentang apa kata apa, background, suasana, situasi ayat itu turun. Dan dia kata, kalaulah aku tahu ada orang yang tahu benda yang aku tak tahu, aku akan bila ambil unta, aku tunggang, aku akan pergi jumpa dia. Aku nak dapatkan benda tu. Maksudnya dia punya orang kata apa,
kesungguhan dia punya nak tahu ayat ni macam mana, ayat ni macam mana, ayat ni turun bila. Disebutkan kalau siapa ni di kalangan ulama dulu lah, siapa yang tak tahu ayat ni turun bila, ayat ni yang mana masuk, yang mana nasih, maksudnya dia tak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Maksudnya dia tak boleh nak mengeluarkan hukum dengan sempurna lah. Macam contoh ayat tentang orang yang perempuan yang kematian suami, perempuan yang kematian suami, wanita suami dia berkahwin, suami dia meninggal, berapa lama dia duduk dalam iddah? Ada 2 ayat. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Dia 2 ayat tu dalam surah Al-Baqarah. Satu ayat mengatakan dia kena duduk dalam iddah setahun. Dia tak boleh kahwin dengan siapa. Setahun. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Surah Al-Baqarah ayat 240. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah wasiat untuk isteri-isteri mereka untuk diberi hadiah nafkah sebuah hati hingga setahun lamanya, tanpa dia pindah keluar daripada rumah dia. Setahun. Ayat yang 234 ini yang disebut hendaklah 4 bulan 10 hari. Macam mana nak tahu ayat mana dulu, ayat mana kemudian? Ayat mana yang diguna pakai? Setahun ke 4 bulan 10 hari? Di sini penting ya ilmu ni. Kita bincang lagi Al-Makki wal-Madani. Kalau seorang ulama tu dia tengok dua-dua ayat Quran, dia pening tu tandanya dia tak tahu lah yang mana dulu, yang mana kemudian. Tapi bagi yang tahu, ayat ni turun masa ni, ayat ni, yang ni dulu, yang ni kemudian. Jadi berdasarkan ilmu ni dikenal pasti bahawa yang paling terakhir turun ialah tentang dia kena iddah 4 bulan 10 hari, bukannya setahun. Dalam hadis lagi banyak dalam hadis. Macam tu juga tentang ayat tentang arak. Bila ayat tentang arak yang Allah sebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakanlah pada arak dan judi itu dosa yang besar dan ada manfaat kepada manusia. Jawapan itu Allah suruh bagi jawapan dia tu. Arak dan judi ni dia dosa besar tapi ada juga manfaat. Dia lembut ni ya. Ayat itu turun bila? Dengan Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maksudnya boleh mabuk, kalau lepas isyak boleh mabuk lah, sebab lambat lagi nak solat subuh kan. Ayat itu turun bila? Ayat Quran juga. Dengan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, berhala dan tenung nasib itu satu perbuatan keji, hendaklah kamu meninggalkannya, menjauhinya. Itu dia adalah amalan syaitan. Tegas terus
terus tinggal terus. Itu ayat itu turun bila. Jadi inilah penting ilmu ni. Ini penting ilmu ni. Dan banyak lagi lah kalau saya nak bagi ni. Okey, ada seorang alim nama dia Abdul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Naisaburi. Dia sebut min ashrafi ulumil Quran, di antara semulia-mulia ilmu tentang Al-Quran ialah ilmu tentang penurunan Al-Quran. Di mana Al-Quran diturunkan, ayat itu diturunkan, susunan tentang apa yang turun di Mekah dan apa yang turun di Madinah. Apa yang turun di Mekah, hukum dia hukum Madinah. Apa yang turun di Madinah, hukum dia hukum Mekah. Apa yang turun di Mekah tapi untuk orang Madinah. Apa yang turun di Madinah tapi untuk orang Mekah. Ayat yang turun di Juhfah, yang turun di Baitul Maqdis, yang turun di Taif, yang turun di Hudaybiyah. Ayat yang turun waktu malam, ada yang turun waktu siang, ayat yang turun waktu Nabi ramai-ramai, ada ayat turun Nabi seorang-seorang. Ayat-ayat yang Madaniyah ni, tapi dia dalam surah Makkiyah. Ayat-ayat yang Makkiyah tapi dalam surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah tapi dibawa ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah tapi dibawa ke Mekah. Ayat-ayat yang turun di Madinah dibawa ke Habsyah. Ayat-ayat yang turun secara umum, ayat-ayat yang turun secara detail. Semua benda ni perbincangan tentang ulum Quran yang berkaitan dengan Al-Makki wal Madani yang orang kata apa, menjadi perhatian ulama. Beza ayat yang turun masa musim sejuk, ayat yang turun masa musim panas. Itu semua background tu semua ada dia punya kepentingannya. Sebab dalam Islam ni nak memahami ayat Al-Quran dan hadis, dia tidak boleh hanya tertumpu kepada teks. Dia mesti konteks juga dilihat. Siapa hanya melihat kepada teks ayat ataupun teks hadis tanpa mengetahui konteks ayat tu dan konteks hadis tu, masalah. Dia akan jadi tekstual ataupun literalis. Jadi sebab itulah para ulama cukup mengambil berat tentang perkara ni. Cukup mengambil berat perkara ni. Ni kadang-kadang dia tengok, ni dalam Quran ni. Memanglah dalam Quran. Tapi apa backgroundnya? Ini hadis sahih ni. Kadang kita tengok orang nak tengkak ke orang yang berbahas ni. Ini hadis sahih ni. Memanglah hadis sahih, tapi apa konteks dia? Apa background dia? Bila Nabi ucapkan tu, dalam situasi yang macam mana? Macam contoh Nabi, hadis dalam Sahih Muslim, sahih lah. Nabi melarang para suami yang bermusafir apabila dia pulang, dia musafir jauh lah kan, keluar daripada Madinah. Apabila dia balik waktu tu malam, untuk dia terus balik rumah dia. Dia kena duduk berkemah dulu kat luar Madinah. Esok pagi dia kemas-kemas kemah dia, baru dia balik. Siang baru dia balik. Kita lah ni, hadis Nabi tak balik-balik kalau malam. Anak PKL, malam balik lah. Balik dia cari hotel tu, esok pagi dia balik rumah. Nabi larang. Kita kena faham kenapa Nabi larang. Masa tu malam gelap. Orang semua tahu kata suami dia tak ada. Tiba-tiba malam ada lelaki mana main rumah dia. Tak ke fitnah. Padahal suami dia ni
isteri dia pun malam-malam orang balik rumah takut pula. Lalu kan ada telefon, WhatsApp lah, WeChat lah, apa lah. Ni abang nak sampai lah. Dengan ada lampu lain lah suasana lah. Ni kita jadi kata istilah apa? Kata istilah yang ni orang kata kasar kan. Jangan jadi bangang orang kan. Oh ini hadis Nabi ni. Memang hadis Nabi memang sahih. Tapi konteks dia, macam tu juga perbahasan ilmu ni. Kita kena tahu. Kena. Kalau tak tahu, buat macam cara tak tahu. Itu senang kadang-kadang. Kalau tak tahu, buat cara tak tahu. Contoh sebelum ni anak kena buat contoh surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ni surah Makkiyah. Oh, tadi tak pada awal tak cerita apa makna Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah ni maksudnya semua ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Madaniyah ni semua ayat yang turun selepas Nabi berhijrah. Itu pandangan yang paling kuat. Walaupun ada pandangan mengatakan Makkiyah ni semua ayat yang turun di Mekah walaupun selepas Nabi berhijrah. Madaniyah ni semua ayat yang turun ni Madinah dan kawasan sekitarnya walaupun sebelum Nabi berhijrah. Dia kira tempat, bukan kira bila. Tapi yang pandangan lebih kuat bila iaitu sebelum hijrah dan selepas hijrah. Ada juga pandangan mengatakan Makkiyah ni adalah ayat-ayat turun yang untuk orang Mekah. Madaniyah ni ayat yang turun untuk orang Madinah. Tak tepat juga lah pandangan itu. Jadi yang lebih tepat adalah bila tadi sebelum dan selepas. Kita ambil pada ayat tentang Al-Mutaffifin ni. Ayat Mutaffifin ni Allah sebut wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun. Allah mencela, marah semua Allah kepada al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Dia jual beli, bila dia timbang, dia menyukat. Dia beli dengan orang, dia suruh orang sukat betul-betul, timbang betul yang tipu dia. Tapi kalau dia yang timbang dengan orang, dia yang sukat untuk orang, dia tipu, dia beri kurang. Macam pelik. Surah Makkiyah di Mekah ni Allah tak sentuh lagi bab muamalat ni, jual beli ni. Tapi kenapa yang ni dalam surah Al-Mutaffifin Allah fokus kepada orang yang tipu dalam timbang-menimbang jual beli ni, sedangkan banyak isu lagi Allah boleh sentuh. Kalau Allah nak laknat lah, banyak lagi perbuatan jahiliah di Mekah tu. Tapi hak jual beli ni Allah lagi fokus. Nampak dia punya dia isu kat situ. Jadi di sini bila kita faham dia ayat Makkiyah, kita mesti bawa ayat tu cara faham dia Makkiyah, bukan cara faham Madaniyah. Cara faham Makkiyah ialah ayat tu fokus dia akidah. Allah nak fokus dalam ayat ni, kenapa mereka jadi macam tu? Kenapa suka tipu orang, suka buat naya orang? Dia buat naya orang tak apa, orang jangan buat naya ya. Sebab apa jadi macam tu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kenapa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin 'adzim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Adakah mereka sangka mereka takkan dibangkitkan? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Mereka dibangkitkan, mereka berdiri di depan pemilik seluruh alam ni pada hari yang agung. Kalau orang tu beriman pada hari kiamat, maksudnya apa yang dia buat lagi, dia tipu orang ke, dia kecoh orang ke, dia maknanya orang ke, lepas ni
Dia mati, Allah akan bangkit dia, Allah akan tanya balik. Dia tak berani nak tipu orang, dia tak berani nak tanya orang. Bukanlah dia kata aku tipu ke apa, aku buat jahat atau aku mati habis cerita. Tak ada habis cerita yang Allah nak buat. Mati tu kira baru nak mula cerita. Jadi ayat tadi tu fokus dia bukan tentang timbang-menimbang tu. Ayat tu fokus dia tentang beriman kepada hari kiamat. Kalau dia beriman kepada hari kiamat, dia takkan buat daya orang, dia takkan tipu orang. Itu yang macam mana kita nak memahami konteks ayat tu. Kalau faham teks ayat tu, kira macam tu, tipu timbangan lah. Itu kata teks dan konteks. Sekali kita buat dalam bentuk poin. Apa kepentingan kita mengetahui tentang yang mana yang maki, yang mana yang madani? Yang pertama, dalam tafsir Al-Quran. Maksudnya membantu dalam memahami ayat dan tafsirnya dengan tafsiran yang tepat. Dengan tafsiran yang tepat. Kalau tafsir tak tepat, jadi masalah. Kita nak ambil contoh. Lupa contoh tu dekat mana. Contoh tu dulu kat ayat apa? Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu dekat mana? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran tadi ayat berapa? Ini cerita perang Hamra'ul Asad selepas perang Uhud. Nampak? Kalau orang tahu, ayat ni turun masa lepas perang Uhud, peristiwa Hamra'ul Asad. Dia faham lah ayat tu. Nampak tak? Tidak apa dia ni alladzina qala lahumun nas. Makna ayat tu iaitu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Ada manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kamu. Maka berjaga-jagalah terhadap mereka. Siapa mereka? Siapa manusia yang pertama? Siapa manusia kedua? Tahu. Innan nas alladzina qala lahu an-nas. Innan nasa, ada dua kali nas, manusia. Dalam Quran ni kena disebut manusia, kena disebut mereka, kena sebut dia. Siapa mereka kat situ? Siapa dia kat situ? Itu tadi Cak Abdullah bin Mas'ud kata kan, aku tahu ayat ni turun bila, ayat ni turun masa bila, apa keadaannya, kepada siapa turun. Ayat ni cerita pasal Mu'ayyib bin Mas'ud. Yang An-Nas yang kedua tu ialah tentera Quraisy. Ni kena bila-bila kena buat daurah sirah lah. Perang Hamra'ul Asad, tidak tak pernah dengar. Siapa pertama kali dengar nama perang Hamra'ul Asad? Tapi perang tu Masya Allah, perang Uhud ni, perang Uhud ni tentera Islam cedera teruk. Ada yang luka kat badan dia ni lebih pada 20 luka. Kita kalau satu luka masa lebih pada 20 luka. Tapi turun ayat sekitar ayat tadi ni lah, dalam surah Ali Imran, turun wahyu. Nabi kata siapa yang pergi perang Uhud kemarin, semua orang kena keluar perang tak. Sebab tentera perang Uhud ni, tentera Quraisy, mereka tak puas hati. Mereka main perang Uhud ni, orang penting tak hati, walaupun
tentera Islam 70 orang mati kan, syahid kan, termasuk Hamzah. Nabi Muhammad tak mati, Abu Bakar ada, Umar ada, power-power semua ada lagi. Tak tercapai misi dia apa. Dia pun macam nak patah balik. Sebab tu Nabi dapat berita, telefon nak patah balik, Nabi kerah kan. Semua yang keluar perang Uhud, cedera ke tak cedera ke semua keluar. Yang mana ada luka-luka kat badan yang keluar. Ada dua beradik ni, tak apa, abang tak larat saya dukung. Tak lagi dia orang tak larat, dia dukung adik dia. Pergi perang Amr bin Asad ni. Tapi menariklah cerita Amr bin Asad. Itulah bila dengar dekat tentera Quraisy ni lain ni, kita cari penyakit. Kurang-kurang kita taklah kalah terus sangat. Baik kita balik. Jadi kalau kata kita pergi patah balik, kita serang mereka, kita kalah terus, dah lepas kita kalah perang Badar. Itu. Macam nak memahami tafsir tu mesti kena tahu yang ni. Sebab tu anak suka apa ni, bagi kuliah sirah. Balik Malaysia ni pergi bagi kuliah kat masjid tu, surau apa sirah. Sebab sirah cukup power. Dalam memahami Al-Quran dan hadis mesti kena menguasai sirah. Kalau kita tahu bila ayat ni kat mana semua. Macam contoh surah Al-Anfal. Susah kita nak menjiwai, memahami surah Al-Anfal kalau kita tak tahu perang Badar. Macam tu juga surah At-Taubah, kita tak tahu apa yang berlaku masa perang Tabuk, perang Ahzab, perang Uhud. Memang ayat-ayat Quran ni kita kena tahu sirah dia. Sebab Allah komen peristiwa tu, situasi tu berdasarkan ayat-ayat dia. Kita tak mungkin tahu apa makna dia, melainkan bila kita tahu sirah. Macam cerita surah Al-Anfal, apa Allah sebut, إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. Kalau tengok terjemahan tu tak faham. Ketika mana kamu bil'udwati dunia, kamu berada di tempat yang dekat dengan mata ayam kan. Wahum itu siapa? Mereka tentera Quraisy. Bil'udwatil quswa, mereka ada di jauh sikit. Warakbu siapa? Kafilah Quraisy asfala minkum, daripada pihak lain lah. Kalau kita tahu perang Badar, kita tahu ayat itu makna apa. Kalau tak tahu cerita perang Badar ni ayatnya apa? Siapa yang rakbu ni apa pula? Asfala minkum, di bawah kamu, bawah kok mana? Memang tak faham ayat tu. Melainkan kita tahu cerita perang Badar. Okey, yang seterusnya, poin yang seterusnya, tadi kita kata dalam menolong dalam memahami tafsir Al-Quran. Yang kedua, ini yang penting juga, kita dapat menjiwai uslub ataupun teknik Al-Quran dalam dakwah. Kita tengok ayat-ayat Quran yang turun masa sebelum Nabi Hijrah dengan ayat-ayat yang turun selepas Nabi Hijrah lain. Dia punya tim dia, nada dia lain. Ayat-ayat yang di orang kata apa, di Mekah ni, dia ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Dia banyak cerita-cerita pasal Nabi-Nabi, umat-umat dulu. Dia cerita tentang Adam dengan Iblis. Semua cerita yang ada kisah Adam dengan Iblis, dia makiah, kecuali Al-Baqarah. Itu akidah asal kan. Surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf ni, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim. Ini semua makiah kecuali Al-Baqarah dan Al-Imran lah. Ini khilaf dalam surah Al-Ra'd. Sebab tu orang Arab ni kan dia dari segi bahasa kan. Dan surah makiah ni
Biasanya dia pendek-pendek. Ayatnya pun pendek-pendek. La uqsim biyaumil qiyamah wa la uqsim bin nafsil lawamah. So, pendek-pendek sama dalam mah. Surah apa yang berakhir dengan semua huruf ra? Soalan ni semua nak jawab lambat. Banyak surah. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Senang kita tak pasal kan. Itu dia punya nada kan. Memang itu surah Makkiyah. Itu beza. Cakap dengan orang-orang lain, nak cakap dengan pakcik-pakcik lain, nak cakap dengan budak-budak sekolah rendah lain, nak cakap dengan budak-budak universiti lain pula, nak cakap dengan orang ikut usrah lain, nak cakap dengan orang ikut usrah 10 tahun lah lain ni. Tak sama. Itu semua kena tengok macam mana Al-Quran punya bahasa. Macam itu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bismillah, abid dengan ibad. Kedua terjemah sebut abid ataupun ibad, dua-duanya diterjemahkan hamba dalam bahasa Melayu. Betul kan, memang hamba. Tapi bila bahasa Arab satu sebut abid, satu sebut ibad, mesti dia beza. Bila dikumpulkan semua ayat yang ada perkataan abid dengan ibad, dilihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ibad untuk hamba-hamba dia yang beriman. Wa ibadur rahman. Apa ya ibad? Tadi ayat ibad. Abid semua hamba-hamba Allah yang tidak beriman. Allah bezakan, nak cakap, nak menyebut hamba dia pun Allah bezakan hamba yang beriman dan tak beriman. Itu uslub, itu gaya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita kena, maksudnya surah-surah Makkiyah ni banyaknya lebih memujuk, lebih memujuk. Surah-surah Madaniyah ni memang lebih kepada orang kata apa, buku hakam, tegas, hukum hakam, kemasyarakatan, hubungan luar negara, undang-undang, pemerintahan negara. Itu surah-surah Madaniyah. Itu kita membezakan, nak membezakan. Dan surah-surah Makkiyah ni dia tak cerita pasal orang munafik. Surah Madaniyah banyak cerita pasal munafik. Dan ayat-ayat yang pasal munafik pun makin lama makin keras. Makin lama makin keras. Macam surah Al-Munafiqun ni, sahabat mengatakan bila turun Munafiqun, surah Al-Munafiqun, seolah-olah Allah londeh terus orang munafik. Surah tu macam duk kenen-kenen, orang tahu kata kenen, macam sikit-sikit je kan. Tapi surah Munafiqun ni dia macam londeh terus, telanjang terus. Oh, ni sifat mereka sebenarnya. Maksud kalau kita tengok lah kita tahu dia munafik. Contohlah, dia punya sifat-sifat ciri-ciri yang Allah bagi. Itulah Allah bagi. Wallahu a'lam. Sebut wallahu a'lam. Dan tadi kita nak bilang poin ketiga apa? Tadi kita membaca dalam tafsir. Yang kedua, uslub dakwah, gaya bahasa ya. Yang ketiga, dalam memahami sirah nabawiyah, dalam memahami sirah Nabi. Ada soalan?
Ya. Dalam surah kita katakan surah itu adalah surah Makkiyah. Dalam surah ini surah Madinah. Tak semestinya the whole surah itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Ya, kan? betul. Dia ada campuran kan. Ayat-ayat Madaniyah tapi dalam surah Makkiyah. Contoh dia macam surah Al-An'am. Ibnu Abbas sebut surah Al-An'am diturunkan di Mekah keseluruhannya, kecuali 3 ayat yang turun di Madinah. Kecuali 3 ayat yang turun di Madinah, iaitu daripada ayat Qul ta'ala atlu ma sampailah 3 ayat lepas tu lah ayat 151 hingga 153. Macam tu juga surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah Makkiyah kecuali 3 ayat, iaitu ayat yang bermula hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim tu. Itu contoh ayat-ayat Madaniyah tapi dalam surah Makkiyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah, apa contohnya? Macam surah Al-Anfal. Al-Anfal ni surah Madaniyah, tapi kebanyakan ulama mengecualikan satu ayat, iaitu ayat 30. Kebanyakan ulama lah, bukan semua. Kebanyakan ulama, kasir minal ulama. Ayat apa? Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ni kan tentang sebut mereka berpakat untuk, orang kafir berpakat untuk sama ada memenjarakan kamu wahai Muhammad, ataupun membunuh kamu, ataupun menghalau kamu. Mereka merancang, tapi Allah juga merancang. Allah sebaik-baik rancang. Macam tu. Ada yang macam tu. Ya. Dia ada orang yang tanya macam mana ayat ini turun ni. Macam mana sahabat-sahabat boleh tingkatkan pada ayat ini. Tak kesuruhan. Tak salah. Tak salah mana sebut kan minggu lepas tentang tak masuk ni. Tak masuk ni. Tak ni. Tentang adakah susunan ayat-ayat Quran tu adakah tauqifi ataupun taufiqi? Maksudnya adakah dia ditetapkan oleh wahyu ataupun ijtihad sahabat-sahabat? Itu kita akan bincang dulu. Minggu depan? Minggu depan. Al-Yawm Akmaltu Lakum, adakah ayat ini dijelaskan tentang dini lengkap ataupun salah satunya Quran lengkap? Kalau nak kata Quran lengkap, ada di ayat tu lepas ayat tu. Itu bukan ayat yang terakhir. Itu antara ayat yang terakhir berkaitan hukum hakam. Tapi ada di ayat yang nanti kalau ada rezeki akan datang, kita akan bincang tentang soalan Zulafran, bab khas pasal itu. Ada lagi soalan? Dah azan? Kami masa mengaji tu, tak, bagi anak subjek ni tak subjek paling senang. Saya belajar tu, subjek ni tak subjek paling senang. Sebab dia fakta. Di fakta dia tak ada benda nak kena fikir, kena analisa. Di fakta tak ada jenis senang. Dapat subjek paling mudah nak skor, nak dapat 100 markah tu boleh lah. Dia memang tak boleh. Saya nak tengok dalam buku silibus tahu macam buku 4 tu. Maknanya rasa baik juga. Ya. Itu asal. Itu asal tu. Senang. Dia nak sebab
Dia proper tau sebenarnya. Tapi kat Malaysia tak semua orang ambil subjek tu kan. Tu yang sayang lah. Jadi orang tak ramai orang terdedah lah. Tapi kita faham lah kalau nak yang baru nak datang pun baca buku teks dia mudah faham. Sebab dia simple dan basic kan. Bahasa-bahasa ni. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Kemungkinan besar minggu depan tak ada oh. Kemungkinan besar. Dan kita ada lagi 2 kali Isnin kan sebelum puasa. Tengok nanti akan diumumkan oleh pihak penganjur. Dari pihak penganjur kena buat iklan kalau lawa.